Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Iqmal dan rakan bintang saya Nurul Farhani akan menentangkan soalan nombor 5, iaitu pendudukan Jepun di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak memberi kesan besar kepada masyarakat setempat. Hujahkan. Pembintangan ini mempunyai 3 struktur. Pertama adalah pendahuluan yang akan menjelaskan mengenai Jepun sebelum Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak sebelum kedatangan Jepun, dan juga kemasukan Jepun di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Bahagian kedua adalah kesan kedatangan Jepun terhadap masyarakat setempat. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Jadi bahagian pendahuluan, sebelum kedatangan Jepun, Tanah Melayu diperintah oleh kerajaan British bermula tahun 1824 sehinggalah 1941. Sabah pula ditadbir oleh Syarikat Borneo Utara British (SBUB) dari tempoh 1881 sehinggalah 1941, manakala Sarawak pula diperintah oleh Raja-Raja Brooke bermula tahun 1841 sehinggalah 1941. Selepas tempoh 1941 merupakan tempoh pentadbiran atau pemerintahan kerajaan Jepun di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Kemasukan Jepun di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak ini adalah berpunca daripada dasar embargo yang dilakukan oleh Amerika Syarikat dan juga British. Jadi untuk memenuhi keperluan ekonomi, Jepun terpaksa menguasai ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Kemasukan Jepun di Tanah Melayu ini dibantu oleh dua pihak. Yang pertama adalah Thailand. Thailand telah memberi laluan kepada Jepun untuk mempermudahkan memasuki Tanah Melayu. Yang kedua, Jepun juga telah dibantu oleh penduduk tempatan. Penduduk tempatan sebagai contoh, KMM telah memberi tunjuk arah kepada tentera Jepun semasa berada di Tanah Melayu. Kejayaan Jepun di Tanah Melayu bermula selepas berjaya menguasai Kelantan. Sarawak pula dikuasai pada 25 Disember 1941 dan Sabah pula dikuasai pada 1 Januari 1942. Dalam tempoh 1941 sehingga 1945, pentadbiran Jepun ini telah memberi kesan kepada masyarakat setempat. Kesan pertama adalah kekurangan bekalan makanan. Peperangan yang berlaku menyebabkan beberapa kawasan pertanian telah dimusnahkan. Hal ini ditambah dengan bekalan makanan yang diimport terpaksa diberhentikan, terutamanya bekalan beras. Di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, bekalan beras diperoleh daripada Thailand dan juga Burma. Jadi disebabkan peperangan ini, beras tersebut tidak dapat diimport. Jadi tambahan pula, tentera Jepun juga telah merampas beras daripada penduduk tempatan. Sebagai contoh, di Sarawak, tentera Jepun telah merampas beras daripada orang Dayak. Disebabkan kekurangan beras, masyarakat setempat ini telah mencari alternatif lain, iaitu dengan menanam ubi kayu, ubi keledek, jagung, sagu dan sekoi. Namun begitu, tanaman-tanaman ini tidak dapat namun begitu tanaman-tanaman ini tidak dapat mengurangkan masalah kebuluran yang dialami oleh masyarakat. Masalah kebuluran ini menyebabkan telah menimbulkan masalah penyakit seperti malaria dan sebagainya. Jadi ubat-ubatan yang terdapat di hospital dan klinik telah dirampas oleh tentera Jepun. Jadi keadaan ini telah menyukarkan
menyukarkan proses merawat mereka-mereka yang mengalami masalah penyakit. Jadi disebabkan kekurangan bekalan makanan ini dan juga tindakan tentera Jepun yang merampas ubat-ubatan menyebabkan jumlah kematian masyarakat setempat telah meningkat. Yang kedua adalah tenaga buruh. Pendudukan Jepun telah menyebabkan ramai masyarakat rakyat yang bekerja dalam sektor guru, kerani dan sektor ekspor terpaksa berhenti kerja. Jepun juga telah mengarahkan anak lelaki telah mengarahkan keluarga untuk menghantar anak lelaki mereka untuk dijadikan sebagai buruh. Jepun juga telah melaksanakan sebuah projek pembinaan jalan kereta api maut yang menghubungkan Burma dan juga Thailand. Pembinaan ini memerlukan buruh yang banyak. Jadi kerajaan Jepun telah mengarahkan pejabat buruh di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak untuk merekrut buruh-buruh tempatan. Perak telah menghantar 8,000 orang dan Kedah juga telah menghantar 3,000 orang India ke Thailand. Buruh-buruh ini akan diberi allowance sebanyak $15 dan ganjaran sebanyak $120. Sekiranya buruh-buruh ini melarikan diri, maka allowance dan juga ganjaran tersebut akan dihentikan. Dan jika terdapat buruh yang meninggal dunia, maka mereka akan diberikan sijil. Namun begitu, keadaan dalam ketika pembinaan itu menyebabkan buruh-buruh ini keadaan yang kotor dan kekurangan bekalan makanan menyebabkan buruh-buruh yang pergi ke Thailand untuk menyiapkan pembinaan tersebut telah pun mengalami masalah kesihatan dan juga masalah kebuluran. Jadi keadaan ini menyebabkan jumlah kematian untuk orang Melayu dan India yang pergi ke Thailand menunjukkan sebanyak 38%. Keadaan ini juga ditambah dengan penubuhan badan-badan sukarela seperti Kinro Hoshitai. Kinro Hoshitai ini bertujuan ditubuhkan untuk menarik minat orang masyarakat tempatan dalam sektor pengeluaran makanan. Jadi mereka ini perlu Kinro Hoshitai ini telah merekrut mereka yang berumur 15 hingga 40 tahun untuk menukar pekerjaan mereka dan berkhidmat dengan sektor-sektor yang membantu ketenteraan Jepun. Jadi disebabkan buruh paksa ini, masyarakat hidup dalam disebabkan masyarakat telah dipaksa untuk menjadi buruh, mereka tidak mempunyai pilihan. Dan terpaksa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Jepun. Seterusnya adalah masyarakat hidup dalam ketakutan. Di Sarawak, masyarakat hidup dalam ketakutan. Terutamanya masyarakat Cina, mereka telah dizalimi dan dizalimi oleh tentera Jepun. Ini disebabkan kebencian tentera Jepun yang bermula daripada perang Cina-Jepun lagi.
Jepun ni telah membunuh sebuah polis tentera yang dikenali sebagai Kempeitai. Kempeitai ini ditugaskan untuk menangkap, membunuh mereka-mereka yang disyaki mengkhianati Jepun, terutamanya orang Cina. Okay, jadi mereka orang Cina dan mereka yang disyaki mengkhianati Jepun ini telah melarikan diri ke hutan. Di hutan mereka ni telah membentuk sebuah gerakan bawah tanah untuk menyerang Jepun. Selain itu, masyarakat tempatan yang mempunyai radio juga akan ditangkap. Jadi sekiranya mereka mempunyai radio, mereka terpaksa menyorok radio tersebut supaya tidak diketahui oleh tentera Jepun. Jadi keadaan ini dilihat telah menimbulkan kegelisahan kepada masyarakat. Seterusnya saya serahkan kepada Farhani. Pembentangan diteruskan dengan isi yang ketiga, iaitu masalah inflasi dan juga kemelesetan ekonomi. Okey. Keadaan ekonomi tempatan dilihat semakin meleset akibat daripada peperangan yang berlanjutan lah, yang menyebabkan bekalan barang-barang berkurangan dan juga peningkatan harga secara tidak langsung. Okey. Jepun dilihat mengambil langkah bagi mengatasi masalah ekonomi, namun keadaan semakin buruk dari semasa ke semasa. Apa yang berlaku adalah pihak Jepun mengeluarkan arahan untuk menghapuskan penggunaan mata wang asing negeri-negeri selat dan digantikan dengan wang dolar Jepun ataupun wang pokok pisang dan wang pokok kelapa yang dilihat lebih bernilai dari mata wang negeri selat yang dikeluarkan oleh pihak British. Pengeluaran wang tersebut agak berlebihan kerana dalam masa 2 bulan kita boleh tengok pada tahun 1943 itu sendiri terdapat sebanyak 65 juta wang yang dikeluarkan yang berada dalam edaran, dan pada bulan Februari dalam tahun yang sama terdapat 285 juta wang kertas yang dikeluarkan. Okey. Daripada situ kita boleh tengoklah masalah inflasi ni berlaku disebabkan oleh kenaikan harga barang. Pembeli mempunyai banyak sangat wang tapi pengeluaran bahan makanan berkurang yang menyebabkan kepada pemborosan edaran wang tu sendirilah. Okey, selain daripada tu, masalah inflasi juga berlaku apabila nilai mata wang Jepun mengalami kejatuhan. Dari situ masyarakat mulai sedar dan tidak mahu untuk menyimpan lagi wang Jepun. Mereka berusaha untuk menggunakan mata wang Jepun untuk mendapatkan bahan-bahan keperluan sehingga berlaku keborosan, dan disebabkan tu inflasi menjadi semakin buruk apabila pengedaran wang dalam pasaran sangat-sangat banyak. Okey. Dan kenaikan harga barang ni sebenarnya dipengaruhi oleh peniaga di pasar gelap lah sendiri yang menaikkan harga. Contoh pada tahun 1942 saya boleh bagi di sini, harga barangan meningkat di antara 6 ke 8 kali ganda, dan pada tahun 1945 kita boleh tengok dia meningkat daripada 12 sehingga ke 15 kali ganda lah. Dan kenaikan harga barang ni dirasai oleh golongan-golongan tertentu, khususnya golongan petani dan juga peniaga-peniaga kecil. Okey. Seterusnya, kita boleh tengok juga kemelesetan ekonomi ini berlaku apabila rakyat kekurangan barangan makanan, pakaian dan juga keperluan harian lainlah. Benda ni ataupun perkara ni terjadi disebabkan oleh kapal-kapal barang semasa tu turut dipaksa untuk digunakan untuk tujuan peperangan. Jadi barangan pengguna pun menjadi semakin berkurangan dan bahan mentah tu tidak dapat dipasarkan, dan secara tidak langsung aktiviti ekspor dan import juga tidak berjaya. Okey, selain daripada tu kemelesetan ekonomi juga berlaku kesan daripada pendudukan Jepun disebabkan oleh kemusnahan industri perusahaan getah dan juga perlombongan biji timah. Apa faktor kemusnahan industri ni? Ketiadaan tadbir urus yang baik oleh pemerintah Jepun itu sendiri, dan mereka tidak menggalakkan penanaman getah. Jadi pokok-pokok dan ladang getah ditebang untuk tujuan penanaman tanaman yang menjadi sumber makanan. Jadi disebabkan tu ladang getah menjadi terbiar dan juga buru-buru mengalami tekanan hiduplah secara tidak langsung. Okey. Sektor perlombongan pun selain daripada industri getah dan juga industri lain
Sektor perlombongan turut terjejas dan tergendala akibat daripada lombong-lombong kecil yang diuruskan oleh pengusaha-pengusaha Cina turut terjejas. Dari situ kita boleh tengok pendudukan Jepun ni memberi impak ataupun kesan yang sangat ketara lah dari aspek ekonomi, iaitu masalah inflasi dan juga kemelesetan ekonomi pada ketika itu. Kesan seterusnya dari aspek sosial yang kita boleh tengok adalah dasar penjepunan masyarakat tempatan. Semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, kita boleh tengok Jepun ni cuba untuk menerapkan dasar penjepunan yang bertentangan dengan keadaan semasa di ketiga-tiga wilayah lah, Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Okey, apa yang pihak Jepun lakukan? Pihak berkuasa Jepun dilihat giat ataupun berusaha untuk menjepunkan masyarakat tempatan dengan seboleh-bolehnya melalui sesuatu yang berunsurkan kejepunan. Ada 3 contoh yang saya boleh bagi di sini. Pertama sekali, Jepun menggunakan peraturan kepada kaki tangan dan juga pegawai-pegawai kerajaan supaya mengikut waktu jam Nippon dalam urusan pejabat dan segala urusan surat menyurat. Contoh yang kedua, penduduk tempatan juga digesa supaya menggunakan kalender Jepun untuk menggantikan kalender Masihi. Dan yang ketiga, pihak Jepun berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan bahasa Jepun sebagai bahasa rasmi di pejabat dan juga untuk urusan-urusan kerajaan. Selain daripada tu, kita boleh tengok juga Jepun meneruskan dasar penjepunan ke atas sistem persekolahan di Tanah Melayu, Sarawak dan juga Borneo Utara ataupun Sabah lah. Jadi apa yang Jepun lakukan adalah Jepun menyusun semula sukatan pelajaran yang baharu. Pertama sekali, pelajar dikehendaki untuk diajar dan mempelajari menggunakan bahasa Jepun oleh guru-guru yang dilatih. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajar dipaksa untuk mempelajari nyanyian lagu kebangsaan Jepun ataupun Kimigayo dan memberi hormat kepada Maharaja Jepun dengan cara membongkokkan badan ke arah timur laut. Dan yang ketiga, buku-buku pelajaran diberikan secara percuma dengan sukatan pelajaran daripada Jepun. Dari situ kita boleh tengoklah macam mana Jepun ni cuba untuk mengambil alih urusan-urusan pejabat, urusan-urusan kerajaan, sistem pendidikan supaya semua tu berunsurkan ataupun berciri-cirikan Jepun. Selain daripada kesan-kesan negatif yang kita boleh tengok, kesan daripada pendudukan Jepun di Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, terdapat juga kesan positif yang kita boleh tengok dari aspek ekonomi lah terutamanya. Apa yang berlaku ataupun apa yang baiknya daripada kesan pendudukan Jepun ni adalah diperkenalkan sistem penanaman barulah, sistem penanaman padi 2 kali setahun dan juga pengenalan benih baru dari Taiwan. Okey, apa tujuan pengenalan sistem tanaman padi 2 kali setahun ni adalah untuk mengatasi masalah kekurangan hasil padi semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu, Sarawak dan Borneo Utara ataupun Sabah tu sendirilah. Dan padi ni pun boleh datangkan hasil dalam masa 3 bulan sahaja. Jadi disebabkan tu petani boleh membuat penanaman 2 kali setahun. Itulah kebaikan dari aspek ekonomi hasil daripada pendudukan Jepun. Walaupun macam idea ni pada awalnya kita tengok macam kurang diterima oleh golongan petani terutamanya dan juga penduduk-penduduk tempatan, tetapi sebenarnya sistem ni adalah satu rancangan yang positif yang digunakan oleh kerajaan Malaysia sendiri setelah merdeka. Kesimpulannya, pendudukan Jepun dilihat sememangnya memberi kesan yang mendalam terutamanya dari aspek ekonomi dan juga sosial lah. Pelbagai kesan negatif kita boleh tengok berlaku dan perlu dihadapi oleh rakyat tempatan berikutan dasar-dasar yang diperkenalkan oleh pihak Jepun yang dilihat amat menekan dan juga menindas penduduk di ketiga-tiga wilayah lah, Tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Tapi macam mana sekalipun terdapat juga kesan positif yang dapat kita ambil, kesan daripada pendudukan Jepun walaupun pada asalnya ditentang. Dan secara keseluruhannya kita boleh tengok kedatangan Jepun tu sendiri ke Tanah Melayu sememangnya pada mulanya bukanlah untuk membebaskan Tanah Melayu daripada kuasa barat, tapi telah menjadikan Tanah Melayu sebagai sebuah kawasan baru tanah jajahannya, macam tu. Okey. Dan
Berdasarkan kesan-kesan yang kita tengok tu juga, dia jelas menunjukkan bahawa pendudukan Jepun di Tanah Melayu dari segi ekonomi tidak membawa sebarang perubahan dalam struktur ekonomi Tanah Melayu ke arah yang lebih maju. Malah struktur ekonomi Tanah Melayu semasa pendudukan Jepun kita tengok semakin merosot berbanding dengan pada zaman penjajahan British yang dilihat lebih bersistematik. Jadi dengan ni jelas juga membuktikan bahawa kata-kata sebilangan ahli sejarah yang mengatakan bahawa pendudukan Jepun di Tanah Melayu ni merupakan suatu gangguan kasar ataupun rude interruption. Sebab dari aspek sosial pun kita boleh tengok corak pentadbiran ketenteraan yang diamalkan oleh Jepun di Tanah Melayu telah membawa kepada kesengsaraan dan memberi impak yang sangat besar kepada penduduk Tanah Melayu. Hal ini kerana penduduk Jepun di Tanah Melayu sebenarnya lebih kepada melakukan eksploitasi bahan mentah secara berterusan tanpa melakukan apa-apa perubahan ataupun penambahbaikan terhadap ekonomi Tanah Melayu. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada saya dan juga Khairul Iqmal. Terima kasih.